Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini akan sambung pembelajaran kita yang kita dah tinggalkan lepas. Kita dah habis buat simulation untuk startup bagi simulator model offshore processing facilities. Okay, menggunakan software inilah Unisim tu. Jadi untuk hari ini kita akan sambung kat mana yang kita berhenti lepas. Kita dah lepas buat bahagian water treatment. Kita dah buat bahagian crude oil punya export. Okay, so benda yang sama je lah. Kita sambung sahaja dia punya proses. Hari tu kita dah lepas dua bahagian ni lah. Okay, sekarang ni kita tinggal bahagian ke atas ni lah. Untuk gas sahaja tinggalnya. Task yang sama, sambung sahaja report yang telah dibincangkan pada video yang lepas. Okay, so ni video yang lepas lah. Untuk mereka yang nak rujuk balik, boleh tengok kat sini. So hari ni okay, untuk hari ni kita akan buat part 2 punya. Okay, jadi macam mana? Seperti biasa, kita akan buka software Unisim operation kita. Okay, Mara OTS standalone. So kita load dulu. Kita load call conditions yang seperti kita buat sebelum ni. Okay, saya perlahankan sedikit lah. Kita tunggu loading. Okay, so ini adalah call condition. So kita kena load lagi sekali. Kita load apa? Overlay, iaitu load benda yang kita save last hari tu. Okay, crude export yang saya buat pada 31/1 baru-baru ni. Okay, kita load. Yes, dia akan load tempat terakhir yang mana saya save hari tu. So kita dah save bahagian sini. Dan kalau perasan, gas kita tak buat apa-apa lagi lah. Okay, so kita dah ada jualan kita dah ada export minyak, crude. So kita nak teruskan bahagian gas. Okay, so untuk mula-mula kita akan tekan dululah butang freeze unfreeze ni. Okay, so proses sedang berjalan, tak ada alarm. Okay, so kita boleh proceed lah. Last kita berhenti di section 9. Kita habiskan section 9 sampai 9.4. So kita tengok dulu 9.4 ni apa keberadaan dia. So bergerak, tak ada apa-apa masalah. Simulation pun sedang bermula. Okay, kita teruskan kepada 10.1. Okay, untuk 10.1 kita dah nak masuk gas lah, yang mana kita on bahagian membrane. Sekarang membrane ni off. Kalau tengok sini pun kita boleh tengok off. Jadi kita buka override. Okay, kita override lah kita punya setting untuk untuk membrane ni. FZALL2070. Okay, kita override. Kita tekan on. Pastikan dia ada tulis trip inhibited. Okay, apa yang saya buat adalah saya allow ni alarm ni. Yang ni kalau dia low ataupun low, dia menyebabkan SDV ni tutup. Dan juga ni tutup. Okay, bila saya dah allow tadi 2070, so benda ni kita boleh on off lah. Okay, jadi untuk 10.1 kita dah selesai. 10.2 buka FOD 7001 di sini. Okay, 002
003. Okay. SDV 2074 pun kita kena buka lah. Okay. Dah selesai 10.2. Okay. 10.2 dah selesai. Kita pergi ke 10.3. Kita set PIC 1010 tu kepada 25 bar. PIC 1010 tu tak ada di sini, dia ada kat belakang. PIC 1010 ni, yang ini, iaitu kita kena set dia sebanyak 25 bar. Okay. So terus dia buka lah valve ni, menyebabkan ada flow masuk dan juga mengganggu bacaan temperature. Bacaan temperature dia high. Okay. Tak ada masalah, kita boleh allow saja dahulu. Yang penting tak berlaku apa-apa trip di hadapan lah. Proses berjalan seperti biasa. Okay. Kita dah buka, kita dah setkan PIC 1010 tadi. Okay. So pressure kat sini akan naik lah. Ni nampak ni temperature tadi yang alarm tu kat sini lah. Okay. 36.42. Saya tak tahu setting dia berapa, tapi ini di consider sebagai tinggi lah suhu dia. Okay. Setting dia saya tak pastilah berapa dia punya ni, kena tengok dia punya design. 10.4 PIC 2073. 2073 kita kena set point kan 2 bar ni, PICA ni 2073. Kita auto 2 bar. Okay. Kemudian kita nak initiate benda ni lah, nak mulakan penapisan gas tadi. Gas ni ada contain CO2, so kita nak buang CO2. Kenapa CO2 perlu dibuang? CO2 ni dia membawa sifat corrosion kepada equipment. Jadi kat belakang nanti ada kompresor. Okay, nanti boleh berlaku corrosion pada blade kompresor, yang mana tidak boleh berlaku lah. Sebolehnya kita elakkan kita buang CO2 dengan cara kita buang CO2. Okay. So kita nak initiate membrane ni macam mana? Kita hanya tekan ni sahaja, start membrane pressurization. Okay. Tekan tu, so secara automatik akan berlaku proses secara automatik sajalah. Okay. Memang berlaku macam tu dulu. Alarm ni semua sini high apa semua kan, tiba-tiba push gas tu, sebab tu dia tinggi. Okay. So next adalah kita kena, okay, tak apa, boleh saja kita continue saja walaupun ada alarm. 10.6 set PIC 2072. Okay. 2072 yang ni lah PIC 2072. Kita auto, kita setkan kepada 17 bar. Okay. So kita selesai 10.6. 10.7 dia suruh check pressure and flow rate. Okay. Kita check pressure. Okay, ni masih lagi high. Okay. So kita nak pastikan dia ni bawah 17 kan. Kita set point dia 17. So sepatutnya dia turun lah, jangan bagi high sangat. Suhu pun tinggi. Okay. So kita acknowledge sebab kita dah tahu apa keadaan yang berlaku. PICA ni masih lagi tinggi nanti, tapi dia akan menurun lah. Okay. Dia buka sebab ada content of CO2 yang tinggi dalam ni, jadi dia akan buka lah untuk buang. 10.8 dia suruh monitor. Yes, kita tengah monitor pun. 10.9 dia suruh tengok flow dia ni. Okay.
Low sini dah cantik lah, mana makin naik makin turun tu. Yang penting kita set 2 bar, yang PV dia tengah 3, okey lah. Dah hijau pun maknanya getting to normal lah, nak stabilize. Okay, dia nak stable lah. Jadi bila kita dah buat macam tu, so yang tadi ni kita hantar ke flare. Mana-mana pressure terlebih dihantar ke flare. Okay, seperti yang saya pernah mention sebelum ni, saya pernah sebut kita tak control sistem flare. Kita hanya hantar, terbuka laluan pergi ke flare. Kita tak ada kita tak simulatekan flare punya sistem. Okay, lepas pada 10.9 kita pergi 10.10, matikan start override tadi. Tapi syarat je kita kena tengok dah tak ada alarm yang trigger trip. So FZALL 2070 kawasan sini, F nya sini 2070, maknanya ni dah tak ada alarm, jadi boleh kita tutup nanti. 2901 nanti kita tengok 2911. So 29 ni sebenarnya apa? Yang sebelum ni kita allow ni kan. So pastikan 2901 tak ada alarm. 2911 sorry, atas ni tak ada alarm, jadi bolehlah kita proceed untuk tutup semua tadi yang kita dah check tadi. Okay, 2070, 2901, 2911. Okay, semua alarm yang telah, bukan alarm, sorry, bypass yang kita buka tu kita dah boleh tutup sebab dia dah mencapai kestabilan kat situ. Okay, habis bahagian 10. Okay, bagi mengelakkan masalah, saya boleh cakap bila kita kontrol gas, dia agak sensitif. Tersilap sikit dia menyebabkan trip kadang-kadang. Jadi untuk mengelakkan trip dan kita tak boleh nak recover balik, saya akan buat overlay untuk setiap section yang kita dah settle. Okay, so section yang ni adalah section membrane. So okay, membrane start up berapa bulan hari ni. Okay, so saya tulis macam tu lah untuk saya ingat balik. Okay, tunggu. Okay, dia dah simpan, jadi kita boleh proceed lah kepada uh, section 11, iaitu first stage compression. Okay, okay, untuk gas lepas pada membrane dia ada dua stage compression. Ni bahagian kiri ni adalah first stage compression. Yang ni bahagian tak silap saya dryer, gas dryer, gas drying system. Yang ini second stage compression. Kenapa ada dua stage compression? First stage compression, kita kena tengok design kompresor kita boleh kompres gas ni setinggi mana. Okay, dan kita nak export sebanyak mana gas dia dari segi flow. Okay, so kalau tak capai flow ataupun pressure yang tertentu, maknanya kita kena increase. Jadi dua kompresor ni digunakan khas untuk hantar gas tu mengikut pressure dan juga flow yang bersesuaian dengan kehendak, biasanya kehendak klien lah, ataupun kapal yang nak ambil ke, okay, ataupun tempat simpanan ke. Okay, kita kena follow standard yang bukan standard, dia punya pressure ataupun flow yang boleh diterima dekat kawasan yang gas export ni. So sebab tu dia buat dua stage compression. Okay, so kita pergi kepada first stage compression, iaitu 11.1 punya bahagian, section 11.1. Buka FOD 2008.001 ni, bermakna kita nak allow gas masuk dah ni. So start daripada sini, kita punya pergerakan kena laju lah, jangan slow sangat. Kalau kita slow, bermakna nanti
saya dah cakap gas ni sensitif. Sistem gas ni dia sensitif. Kadang-kadang kita lambat pun dia menyebabkan trip lah. Okay. So kita kena kawal sebaik yang mungkin untuk gas ni. So 8001 dah, 8002 pula. Okay. 9001. Okay. Kalau awak tengok setting kepada setiap sistem ni, ni first stage First stage, saya cuba buka yang second stage. Dia lebih kurang je sistem dia. Dia punya bentuk interface. Jadi jangan tertukar. Sila macam ni, contoh. Ni second stage. Tadi saya buka first stage, lebih kurang aja dia punya bentuk gambar dia. So jangan terkeliru. Okay, next kita dah buka 9001 tadi. So 11.2 kita bypass lah apa-apa yang low ni macam ni. LL ni kan, LL ni menyebabkan something akan berlaku lah. Maknanya dia tutup ni SDV sekian-sekian ni. So kita buka, kita allow ni bypasskan PZA LL2003, PZA LL2003 dengan 2005. Okay, kita dah allow. Okay, 11.3 turn on first stage discharge cooler. Cooler, so E ni adalah cooler ni E2001 ni adalah cooler. Kipas kan, nampak kipas pun cooler lah. So macam mana nak on kan kipas, tekan saja dua-dua kipas tu. Okay, kemudian 11.4 ensure that anti-surge valve K2050 is fully open. Ni dah fully open, ensure saja, pastikan, so tak ada masalah. 11.5 so dia suruh bypass ecoline yang ini. Okay, 2003 to pressurize tank ni. So kita nak bagi tank ni naik pressure sampai 28 ni. So kita buka yang bawah dulu. Sebab apa? Pipe bawah ni adalah pipe kecil, pipe atas ni pipe besar. Pressure di sini kuat. Kita nak masukkan, nak pressurekan dia, kita tak boleh terus hantar yang besar. Nanti boleh menyebabkan kerosakan pada equipment ni, vessel ni. So untuk kita buat ciri keselamatannya, kita ada satu bypass pipe, iaitu pipe ni pipe kecil, yang atas ni pipe besar. Macam mana kita nak tahu ni dah kena tutup, ni dah kena buka? Awak tengok pressure differential dia. So 11.6 dia beritahu kalau bawah daripada 0.5 bar, then awak baru boleh buka atas, tutup yang bawah. Buka 002, tutup 003 punya SDV. Okay, so kita kena tunggulah. Kita kena tunggu dia build up pressure kat sini. Dia tengah naik. Okay, so untuk kita mempercepatkan proses, macam saya cakap lah. Tapi bila main gas ni, main bahagian sistem gas, saya tak recommend buat kalau tangan tak laju. So saya sendiri pun kadang-kadang tak berani nak lajukan sangat. So saya buat 10 sahaja. So kita tengok kalau dah bawah 0.5, dan kita akan stopkan dia. Sekarang bacaan PV di sini 4. Kita kena pastikan dia 0.5. Okay. Bila dah berlaku begitu, kita terus ni, baru kita terus normalizekan dia punya speed. Okay, dah masuk sini. Okay, kita buka atas, tutup bawah lah. Apa keperluan dia nak buat macam ni? Sebenarnya tak ada masalah nak buka terus secara direct. Tapi kalau pada equipment yang sebenar, ini menyebabkan bahaya lah pada alat ni tersendiri ataupun pada kawasan tu. Sebab pressure besar 28 terus masuk ke dalam tank yang kosong. Jadi bahaya. Bila kata bahaya, kita takkan compromise lah bab safety ni. Okay,
So kita kena follow SOP. Jadi dah selesai 11.7. So saya nak tengok apa yang sedang berlaku sebenarnya tadi. 16 PIA 2004. PIA 2004, saya tengah cari dia punya dia punya location. 2004 di sini bermakna pressure di sini. Pressure di sini di kawasan ni dia detect high tadi. Okey. So abaikan dahulu PIA 2004 high. Kita tengok kat belakang. Inilah yang high tadi kot. Okey, dia detect high. Okey, 17 dia kira high, 16 normal. So 17, sekarang ni memang 17. So memang high lah bagi dia. Lagipun kita tak buka lagi kompresor ni. Okey, kompresor ni nanti kalau kita buka baru dia normalize lah. Next kita pergi kepada 11.7. Turn on first stage compressor. Okey, tadi kita kat sini. So kita dah bagi gas masuk dalam ni. Kemudian gas akan lalu ke sini pergi ke kompresor. So gas dah masuk dah ni. Kalau ikutkan dah ada dah flow keluar pun, tapi dia tak compress lah. Makna pressure kat sini 17, sini pun 17, sama je pressure dia. Okay, so kita nak compresskan dia, kita kena buka lah ni. So kita buka. Bila kita buka, okay, dia macam nak panaskan enjin motor lah. Dia lambat. Lepas tu sampai satu tahap tu kita kena tunggu sampai lah nombor revolution per minute dia ni, RPM ni 7185. Ini adalah recommendation dia punya design lah. Kita kena tunggu sampai 7185. Okay, kita tunggu dulu. Okay, lepas dah sampai 7185 nanti kita kena setkan ni auto lah. Okay, 7185. So tak naik lagi, kita kena tunggu. Tak nak, kita kena tunggu. Ni alarm tadi tak habis lagi. Okey, dah naik. Okey, kita kena tunggu sampai 7185. Dia tak ambil masa lama lah. So kalau perasan ni dah turun lah, 16 lah. Okay. Sebab dia dah sedut. Dan pastikan monitor pressure di sini. Sepatutnya berbeza lah, sebab kita dah start compress gas tu. Okay, tunggu dia sampai 7185. Dah 4000. Mungkin saya boleh speedkan 2. 5000. 6. Saya dah slowkan balik. 7185. Okey, ada alarm berbunyi di situ. PIA tadilah dia detect 16, tapi sekarang dah ada up and down sikit lah. 7185. Okey, dah selesai 7185. Kita tekan TCP ni, auto lah. Okey, so ini apa yang sebenarnya yang dia buat. Ini adalah bahagian control ni, controller sini nak on ataupun off. So bacaan kat TCP ni dia macam controller lah. Ada macam-macam controller di sini yang dia control bacaan yang dia ambil. Dia buat pengiraan untuk membuka atau menutup valve di sini. Okey, so kita letakkan dia kepada auto lah. Tadi manual. Okey, so dia sentiasa buka aja. Sekarang ni auto lah, kita nak control. Sebab kita nak control pressure pula. Dah 47 dah di sini. So next PIC 11.10 PIC 2007. Kat mana? Kita tengok kat belakang ni, PIC 2007. Yang ini auto kepada 40 bar. Okey, selesai. Kat sini. Okey. Yang ini pun kita kena buka bawah.
Sebab apa? Sebab dia ada vessel kat sini. Vessel kat sini pun kes dia sama macam tadi. Kalau kita terus buka yang besar, dia boleh membahayakan lah equipment tu ataupun kawasan tu. Okay, kita buka bawah. Okay, 11.11. Kita buka SDV 2006. Okay, pastikan sampai macam tadi juga, bawah 0.5. Okay, so 0.5 ya. Okay, kita buka dah bawah 0.5. So secara automatik kita buka bawah, boleh tutup bawah atas ni lah. So, kita tutup bawah, kita buka yang atas punya valve. Okay, so akan ada flow di sini lah. Okay, 11.13. Tadi kita dah buat 11.12 sebab kita dah tukar tadi tu. 11.13 adalah kita monitor flow pada sini. Okay, kita monitor saja dan juga monitor temperature. So kalau tengok temperature tinggi 100 lebih, so kita kena cepat-cepat sejukkan lah nanti. Okay, so kat mana kita sejukkan? Kat gas tadi ni lah, dekat cooler sini lah. Masuk tadi 100 lebih kan, keluar 30 lebih saja. So berfungsi lah kita punya cooler ni. Dah sampai situ. Okay, untuk kita tengok pada 11.15, kita kena monitor liquid level dalam tank ni. Dalam tank ni kita kena monitor liquid level. Kalau perasan dah ada 0.02 liquid di dalam ni. Perasan tak, ni adalah gas system, sepatut tak boleh ada liquid. Jadi inilah tugas kenapa ada vessel ni. Okay, kita nak buang minyak yang ada lebihan, sebab terbawa sekali minyak pada ni lah, dalam laluan gas ni. Okay, so next kita pastikan dia ni punya setting. So 2002 ni, likas 2002, kalau awak tengok setting dia dah betul lah, ikut pada ni 35.9, 23.1, lebih kurang lah tu. So dah setting yang ni, sebab dia dah defaultnya macam tu, so tak ada masalah. Kalau benda ni dah kuning ataupun hijau, sila buka SDV 2004. So ni pun cerita dia sama macam yang sebelum ni, dia tak berlaku dengan cepat. So sekarang ni baru 0.02, nak sampai ke 23 ni lambat lah. Okay, so kita abaikan dulu. Tapi noted lah benda ni, kena ambil tahu dari semasa ke semasa. Selepas selesai tu, kita kena tengok, kita pergi kepada 11.17. PZA-LL 2003 dengan 005 tu kita nak matikan. So 003, 005 selesai, tak ada alarm. Yang ni tak apa, ada alarm, dia tak trigger apa-apa, dia hanya trigger yang bawah ni. Okay, kalau ada level, lainlah cerita. Sekarang ni tak ada level, so abaikan. 005 dah tak ada alarm. 003 kita check dulu. 003, bahagian 003 sini pun tak ada alarm dah. Jadi secara automatiknya kita boleh tutup dua-dua ni. Okay, selesai first stage compression punya startup operation dia selesai. Sekarang ni dia dah lalu masuk sini lah. So daripada sini tadi, okay, dia keluar lalu bawah ni, kemudian dia masuk V2120. Okay, so macam saya cakap tadi, saya akan save by section lah. Okay, create. Sekarang ni saya dah habis bahagian first stage compression. Okay, so saya dah selesai bahagian situ. Kita tunggu dia save. Pada keadaan yang sebenar kita tak boleh save ke apa sebab proses tu sentiasa berjalan, kita tak boleh pause pun.
Okay, macam saya sekarang ni kita boleh pause, tak ada masalah. Sekarang ni cerita dia kita tak boleh pause pun kalau dalam keadaan reality. Okay, simulation ni sentiasa, dia bukan simulation kan, so dia tak akan berhenti. Next kita pergi kepada section 12, tapi kalau perasan dalam job sheet, saya tak tahu job sheet yang saya dah hantar tu betulkan ke tidak, dia tersalah tulis nombor lah. Okay, so kita patutnya masuk section 12 tapi nombor di tepi dia tulis 13. So saya sebut nombor yang patutnya lah 12 tu. Okay, 12.1 kita dah nak start bahagian ni kan. So kita kena buka lah 10 101. Okay, buka untuk 13.1 ni lah sorry 12.1 ni kita follow. Saya sebut nombor yang betul lah. Next 10.201. Okay, sebelum pada saya proceed lah. Okay, tadi di sini gas tu masuk, mana-mana yang terbau minyak lagi kita akan buang, yang mana bukan minyak, gas lah akan lalu atas. Lalu atas dari sini dia masuk ke bawah ni. So ada satu pipe panjang, dia pecah pada dua, boleh lalu sini, boleh lalu sini lah. Okay, kita buat dahulu yang first belah kiri ni. Kita akan lalukan gas tu dari sini ke bawah. Gas akan memenuhi ni. Gas ni pula akan masuk ke bawah ni, terus ke gas, dry gas filter. Okay. So lepas masuk dry gas filter, okay, sini. So pilihan awak juga nak buka A ke ataupun B. Saya mulakan dengan A. Pergi naik atas, masuk sini. So kemudian dia akan lalu ke sini, pergi ke gas receiver yang kedua, second stage compression. Okay. Ataupun sebahagiannya juga dipecahkan kepada flare, kepada fuel gas system dan juga regeneration gas heater. Okay. So kita tengok regeneration gas heater sebab dia ada sistem dia. Okay. Tadi gas tu, okay, panas. Okay, so kita kena sejukkan. Minta maaf. Okay. Gas ni sejuk. Gas dia sejuk. Okay, kita masuk kat sini. Kita lalu dari bawah. Bukan dari atas dari bawah. Dia akan panaskan. Okay, saya beritahu nanti apa tujuan dia panaskan. Dah dia panaskan, dia akan masuk gas dryer balik. Okay, daripada bawah ni dia akan pergi ke sini lah. Kalau kita buka ni dari atas ke bawah, yang ni daripada bawah ke atas pula. Dia akan masuk. Okay, dia akan naik atas. Nanti saya beritahu kenapa perlu dipanaskan tu. Kemudian dia akan pergi ke kanan, naik ke cooler air, disejukkan balik. Dia lalulah dari atas, disejukkan pakai kipas ni. Kemudian pergi ke production separator ni. Dan proses dia berulang-ulang sampailah kita shutdown. Okay, apa tujuan dia panaskan tadi? Tujuan dia adalah, kalau perasan, ni adalah gas dryer skid. Gas dryer skid ni akan ada dua proses. Satu adsorption, satu regeneration. Okay, apa fungsi gas dryer? Nama pun gas dryer, pengering gas. Ni satu sistem ni kita panggil skid. So dryer, pengering. Gas yang masuk di sini dah diberi tekanan yang tinggi tadi. Kat sini kan, tekanan dia tinggi. So 40 bar. Kalau perasan kat sini 47 bar. Okey. Kita telah pun mengubah ciri fizikal gas itu. Kalau ingat lagi pada SEM 1, siapa-siapa yang mengambil subjek chemistry, bila kita ubah pressure, dia boleh menjadi mungkin gas tu boleh jadi liquid, mungkin gas tu boleh jadi phase yang lain, ataupun
bahan yang terbawa sekali. Contohlah dia terbawa air sekali, kan? Bila terbawa air, okay, inilah tujuan dia. Gas dryer, dia keringkan gas tadi. Mungkin gas pure dia taklah jadi air, tapi gas yang dibawa bersama-sama. Okay, kita ambil gas ni daripada well, daripada telaga minyak kat bawah tu kan. Kita tak asing pun gas tu mengikut boiling point ke. Kita tak asing. Kita hanya separatekan based on fasa dia kan, based on density. Yang mana ringan naik atas, gas lah ringan. So bila dalam pressure yang tinggi, minyak pun dia boleh bawa, okay? Air pun dia boleh terbawa. Bila lagi-lagi pula, bila dah beri tekanan tadi pada kompresor yang pertama tadi, so cecair ataupun moisture yang ada dalam gas tadi banyak. So kita hantar macam ni, bila dia bergerak dari sini ke bawah, dia akan proses absorption, yang mana gas tadi dikeringkan dan air yang ada dibuangkan. So bila itu proses dia masuklah ke filter. Bila dah masuk dalam ni dia ada macam something yang berhabuk ataupun bersebuk, ataupun kalau proses kita nak bagi keringkan sesuatu. Contohlah saya bagi cuba awak bayangkan saya nak buat sesuatu bahan yang pekat, air campur dengan tepung. Contoh saya masukkan air, saya ada serbuk tepung, kemudian saya ada air masuk. Kalau kata air tu kurang, air tu akan diserap oleh tepung tadi kan, dia akan bergumpal. Okey, yang mana terlebih keluar tu, dia bawa habuk-habuk tepung tadi. Samalah konsep dia. Habuk-habuk tu ditapis di sini, dua ni. Okey. Kemudian apa yang berlaku adalah dia hantarlah ke tank yang seterusnya kan, sebab dah kering, dah tak ada habuk. Okey, itu satu cerita lah, nanti kita akan buat. Cerita yang satu lagi adalah yang dihantar ke regeneration gas ni. Okey. Untuk makan masa dalam lebih kurang 12 jam, tahap keberkesanan efektif dia ni dah kurang. Sebab banyak dia dah absorb air tadi kan. Kan dia ada air, dia absorb kan, dia serap air kan. Air tu ada kat mana? Dalam ni lah. So cara dia hantar gas yang panas untuk keringkan air tadi. So dia terbalikkan proses tu. Dia panaskan gas yang keluar tadi, dia hantar ke sini kan, saya cakap kan dia naik dari bawah ke atas. So dia ada dua tank, satu akan bawa dari atas ke bawah, satu akan bawa dari bawah ke atas. So proses yang dari bawah ke atas kita panggil regeneration. Maknanya kita nak pastikan lepas 12 jam, yang ini pula kita akan dari atas ke bawah, yang ini pula dari bawah ke atas. So kita tak perlu tukar bahan kat dalam ni, yang mana bahan kat dalam ni kalau nak tukar pun mahal lah. Okay. Gas daripada bawah ke atas ni dia menyebabkan berlaku pengeringan kepada bahan yang menyebabkan gas yang kita gunakan untuk keringkan gas kita tadi. Okay. So tu kita panggil regen. So bila dari bawah ke atas kita boleh switch. Lepas 12 jam yang ni dah penuh, okay, kita tukar yang ini pula dari atas ke bawah. Kemudian yang gas panas tadi dari bawah ke atas pula untuk dia. So proses dia berulang-ulang. Tak silap saya, design dia adalah berlaku lebih kurang dalam 12 jam setiap hari. Setiap 12 jam kita kena switch kan. Yang mana A akan absorption dulu, B akan regen. Kemudian nanti dah 12 jam B akan absorption, A akan regen. Macam itulah dia berulang-ulang 12 jam, setiap 12 jam. Okey. Bila macam proses tu dah kering, dia akan beritahu regeneration complete. Okey. So sekarang ni kedua-dua ni boleh guna dari atas ke bawah lah. Sebab
Dua-dua ni dah bersedia kering, tak ada cecair. Okey. So kita dah berhenti kat mana tadi? uh, kita dah buat bahagian 12.1. Okey. Dalam 12.1 tadi saya dah buka 201. Okey, 202 pun kena buka. Okey. 301 pada A. 301 10301. Okey. 10303. Okey, kita dah buka. Dalam dalam proses dalam prosedur dia, dia beritahu kalau kita pakai prosedur untuk B yang nak buka, so benda yang sama juga tapi 04 dengan 06 lah yang kita akan buka. So sekarang kita nak buat A saja dahulu. So A je lah dulu. Okey. Yang B ni tak payah buka lagi lah. So 12.2 kita akan buka. Kita akan buka apa? Tadi gas dari sini lah masuk kat mana? Sinilah. Kita buka yang kecil dulu, kemudian kita buka besar. Okey. So yang ni adalah line kecil lah. 2220B open. Kalau perasan dia akan start naik nantilah sebab kita tutup lagi ni. Kemudian dia akan buka 222A 2222. Okey. So nanti flow gas akan masuk dari sini pergi sini ke bawah, kemudian akan pergi gas dry filter tadilah. Okey. Lepas tu kita buka lah juga laluan kat gas dry filter ni. Apa yang kita buat ni masih lagi line up lah line up lah. Okey. Tadi saya buka 301 kan. 301. So kita dah buka 2321A, kemudian 2322A. Kita linekan valve, kita line up valve lah. Kita buka-buka valve, nanti pressure datang tak adalah rosakkan valve tu. Ensure that SDV 2321 ni buka. 2321 kita dah buka. Okey. Lepas tu PIC 2222 tadi. Next kita dah pergi kat mana dah? 12 point berapa ni? 1 2 3 4 5. 12.5 PIC 2222 kita setkan kepada auto 50 bar. Okey. So apa yang kita buat adalah dia suruh pergi kepada tadi berapa? 5. So 12.6. So dia suruh buka SDV 2006 tadi ni. Yang ni kita dah buat dah tadi. Okay, kita dah buat pada prosedur yang sebelum ni. Kita ada buat. Saya pun tak ingat masa bila kita buat. Tak silap saya masa 11.12 tadi kot. So tak apa, 13.6. So sekarang ni gas ni masuk sini. Dah pressure dah tinggi tu. Okay, gas akan masuk sini. So boleh perasan gas tengah menaik. Okay, dryer pressure is regulated. Okay, so kita tengah regulatekan pressure lah. So kita tengok alarm ni apa. 2230 2230 2230 kawasan sini lah. 2230. So tak ada apa lagi lah sebab kita tak bagi laluan apa pun. Ni lah yang ni. Okay, gas dah mula masuk. So sebab tu dia makin naik lah. Okay.
dia naik dengan sekata dan tak adalah masalah yang besar. So saya dah bukakan yang tadi 12.5, 12.6 pun sudah, 12.7. Dryer pressure is regulated by PCV 2220. Yang ni 2220 mana? Ni. Okey. Bila dia dah capai 45 bar, buka, dia cakap dia suruh buka A. Yang ni tutup. Kita tengok dulu apa alarm yang berlaku ni. PIA high, dia tak tahu, so tak ada masalah. Okay, so dia nak tunggu 45 bar, so lambat lah. Kita tunggu, kita cuba naikkan lah pressure pula speed. Kita speed up kan. Okay, kalau perasan nampak tak, sekarang ni proses apa berlaku? Tak ada apa-apa proses berlaku, tapi yang ni sedang diguna pakai lah. Kenapa dia tak buat exhaustion lagi? Sebab kita tak buka lagi belah belakang ni. So kita pergi kepada 10 speed dia. So get ready lah. Kalau lambat tu kita boleh cepatkan lagi lah. Cuma saya tak recommend sangat tangan kena cepat lah bila main gas punya sistem. So dah 23, 25. So kita kena tunggu 45. So separuh lagi, lebih kurang. Satu, 42, 43, 44. Okay, sikit lagi. So kita buka. Kalau ikut arahan pada 12.7 tu, buka A, tutup B kan. Dah 45 belum? Sikit lagi. Tunggu sikit lagi. Okay, 45. Open yang ni, kita close yang ni. Okay, secara automatik exhaustion berlaku lah. Okay, maknanya dah capai dia punya ni lah, nilai yang dia nak. 13.7 monitor. Okay, so ni kita disuruh monitor 2011. PIC 2011 ada kat belakang lah. 2011, saya pun tak tahu di mana 2011 tu, saya pun dah lupa lah. Tak apa, dia suruh monitor saja, tapi apa yang saya tengok kat sini tak ada masalah lah. Okay, monitor pressure around V2220A dengan PICA 2222. Okay, 2220A. 2220A ni pressure ni yang disuruh kita tengok ni. Okay, kita suruh tengok. So tak ada masalah perbezaan. Kita nak 50 kan, so tak ada masalah pasal tu. Temperature pun kita tak ada alarm yang keluar. Ok lah, monitor sahaja semua. So 12.11, kita buka FOD 2010307. So kat sini 307, kita boleh buka dia lah. Bila kita dah buka yang ni, fuel gas system. Okay, kalau ingat lagi pada separator kita pun ada juga fuel gas system. So yang ni dah boleh tutup. Okay, sebab gas yang tadi tu lebih bagus lah, sebab kita dah kering kan. Okay, monitor sahaja. LIC 2123. So itu adalah 2123 kat mana? Sinilah. Okay, sini disuruh monitor saja cecair ni. So macam tadi juga,
setting dia adalah sama je, tiga yang ni tak payah ubah. Cuma ni akan buka kalau ni dah kuning. So tak kuning lagi, so tak ada masalah lah. Okay. So ada setting yang beritahu 37 dengan 23 lebih kurang 23.8. Betul lah ni. Okay, next 12.13. Okay, dia suruh buat regeneration tu, tapi cerita dia kita akan pergi itu kemudian lah, sebab dia suruh buat yang terbalik-terbalik tadi lah lepas 12 jam tu. Okay, yang ni dia suruh tukar ni ke bawah, yang ni ke atas. Sorry, yang ni ke atas, yang ni ke bawah. Dia suruh tukar yang tu lah. Sekarang ni nantilah kita boleh buat tu nanti. Okay, so bila dia dah pergi sini, gas ni dah lalu sini, dia dah lalu, dia dah naik atas, dia dah pergi kat sini lah. So kat sini lah yang kita kena kawal ni. So sekarang ni pressure dia makin naik, makin naik, makin naik. Jadi kita kena bertindak cepat jugalah. Okay, nanti tekan susah pula. Okay, next kita pergi 14, stage yang ke-14. So sebelum apa-apa saya akan save sahaja dahulu first stage ni. Tadi kita dah habis first stage, kita nak masuk ke second stage. So yang kita dah selesai adalah dryer kan. Gas dryer kita dah selesai satu part. Okay, kita tunggu dia save. Kemudian kita teruskan kepada section, sepatutnya 13 lah dia tulis, tapi dia tulis ini 14 sebab tadi dia dah skip satu nombor. Okay, yang penting awak tahu kat mana saya refer. So unpause balik. Jadi kita nak buatkan stage compression kedua, pastikan lepas ni kita mainkan nombor 2 di depan ni. Okay, jangan tertukar dengan 1. Buka yang ni. Okay, 100. Kemudian buka yang ini 100. Okay, lepas tu kalau perasan lah, dia punya prosedur tu sama saja dengan yang first stage tadi lah. Kita buat situ, kemudian kita pergi start override. Pastikan dulu sama je, dia kena tengok dia ni, pastikan kita boleh buka ke tidak. On dan on 2013 dengan 2015 ni. Okay, kita kena on. Kemudian kita buka kipas cooler yang second stage lah. Okay, proses dia sama saja, ulang saja proses yang tadi sebenarnya. Okay, kita dah buka cooler. Pastikan anti-surge ni 100. Okay, fully open lah maknanya 100. Kemudian kita pergi kat receiver ni, kita buka bawah ni lah. Kita buka bawah ni untuk pastikan gas masuk di sini. So macam tadilah, gas 49 bar masuk sini kosong, jadi kita kena buka slow-slow. Buka slow-slow maknanya masukkan gas tu slow, jangan terus masuk yang atas ni lah. Yang ni valve pipe dia besar. Jadi kita masuk bawah dulu, 2013. Okay, sehingga yang ni. Okay, 49 bar lah. Tadi kan dah 49 kan, so kita proceed lah. Kita kena buka 14.6 pun sama je, monitor tak ada masalah. 14.7, sorry sebutan dia 13 lah patutnya. Saya baca yang apa yang saya ada kat depan ni. So dia suruh buka lah ni. Macam tadilah, dia kena bawah pada 0.5, barulah kita boleh tutup bawah, buka atas. So kita tunggu makin turun. Okay, 74. Okay, turun slow. Kita slow. Sini dah nak naik 40, sebab kita set kat depan ni tadi lebih kurang 50 bar kan, sebab daripada dryer tu.
Okey, dah 0.5, open, bawah close. Okey, pergi kat belakang ni, buka kompresor macam tadi juga. Tunggulah dia naik sampai 7634. Panaskan enjin dulu. Okey, 7634. So kita boleh cuba speed up sikit. Okey, 34. Okey, 71. Kita nak 76. Okey, sementara dia naik tu kita boleh je sebenarnya proceed. Okey, dia suruh ni lah, dia suruh setkan dia ni kepada automatic lah. Okey, dah sampai 7634, set auto. Managekan monitor flow. Flow ni ada, flow sini pun, sini pressure lah sebab kita nak monitor ni pressure. Okey, daripada 40 bar kepada 80 bar. Okey, cantik lah. Okey, lepas tu kita tengok temperature pun sama. Okey, temperature tadi sini 35, tadi lepas pada dia panaskan tu suhu dia lebih kurang 70. So turun, mana berjalan lah kita punya cooling system. After so saya dah berada di bahagian 13.12 lah, monitor the temperature. Okey, sudah 13.13. After gas introduced into the system, monitor liquid level dalam gas receiver kedua. So gas receiver kedua yang ni lah, tadi ni. Macam biasalah, kalau ada kuning boleh buka lah, tak ada biarkan. So 13.15 ni dia dah nak ni sajalah, dia nak buang dia nak tutupkan alarm tadi, PZAL kita nak tutup. So sebelum kita tutup, kita kena monitor dulu dia ni normalize ke tak. 2013 PZALL dengan PZALL 2015. 2013 P di sinilah kot, PZALL PZA 2015. Sorry, 2013 yang ni okey, tak ada masalah. PZALL 2015 ni lah kot, ni bawah ni. So tak ada masalah. Jadi kita boleh upliftkan kita punya bypass. Okey, selesai kat situ. Jadi kita dah habis 14, iaitu kita dah habis bahagian second stage. Sekarang kita nak bahagian nak keluarkan export dia ni. So kita create. Jadi yang ni first stage kan, so kita create. Second stage, so kita save. Saya savekan lah, apa-apa berlaku saya boleh roll back je lah dia punya save kan. Tapi saya akan cuba selesaikan dahulu lah. Kalau dah tak boleh nak selesai sangat, baru saya akan proceed seterusnya, baru saya akan roll back dia punya save. Ok, so dah settle second stage. Kita kena tengok cell gas export ni. Ok, 2012.001 2012.001 kita dah buka. Ni kita setkan apa, 110 bar auto 110. ok, kemudian SDV 2016 ni tak ada masalah. Kalau buka pun dia terus drop kosong, jadi tak ada masalah kalau terus buka atas ni pun, sebab pressure dia masih lagi sikit. Okay, kalau lain lah pressure kat sini dah besar sangat, perbezaan dia tu. Sepatutnya kita kena buka bawah, tunggu 0.5 baru buka atas, tutup bawah. Ok, habis sale gas export. Lepas ni dia akan ada lah value, sebab sekarang ni dia tak capai lagi 110. Jadi bila dah capai 110 baru dia akan buka valve ni sikit. Bila dah buka valve ni baru ada value di sini. So selesai bahagian sale gas export. Kita just kena tunggu masa saja untuk
nilai ni naik. Okay, so 16 ni sebenarnya kita dah pun selesai. Okay, kita dah pun selesai, tapi kita kena buatlah sikit. Kita dah selesai, iaitu dia suruh buka yang depan tadi tu, yang sebelum ni kita dah buat ni, tiga-tiga ni 50%. Setahu saya kita dah buka semua kepada 50%, kecuali gas ni lah. Okay, so tu nanti kita follow lah step by step. Hanya gas tu saja yang belum selesai lagi lah. Okay, so bahagian 16 ataupun 15 lah kalau nombor sebenar. Okay, dekat second stage, pastikan kita kat second stage dahulu. 2100 kepada 47 bar. 2100 PIC 2100, okay, auto, dan 47 bar. Okay, PIC 2012, PIC 2012 ni kat belakang ni lah, ni bawah ni, yang ni kepada 130 bar. Okay, 130 bar. So 16.1 selesai. Pergi dekat kompresor ni, tekan pada faceplate untuk kompresor. Kita kena tukarkan mode dia daripada manual kepada cascade. Okay, lepas tu monitor sahaja. Okay, PT 2014 ni lebih kurang 49, 2016 kepada 96 bar. So tu tak apa, tak ada masalah. 16.4 kita pergi ke first stage compression. Okay, first stage compression pula. Okay, macam tadi dia suruh set 2001 ni, tapi value dia lain lah. Ni 14 bar. Kemudian PIC 2002 ni yang belakang ni auto 49 bar. Okey, selesai situ. Sama juga step dia. Tekan ni, kompresor punya faceplate, cascadekan dia punya mode. Okey, monitor sepatutnya ni 17, sini 49, lebih kurang lah. Okey, seterusnya, okey, yang ni yang risau lah sikit, sebab kita tak buat lagi yang bahagian 17 ni. So ni adalah bahagian kita nak naikkan load. So sebenarnya untuk gas, untuk liquid ni, crude ni kita dah naikkan 50, tapi yang ini kita tak naikkan lagi. Okay, ni nak naikkan kepada 50, tak boleh secara automatik kepada 50. Kenaikan 5 pun besar. So kalau saya akan naikkan 7. Pastikan dia stabil. Nanti akan keluar alarm lah, sebab perbezaan dia nak kontrol balik tu lambat. Jadi kita kena slow 10. Okay, 10. So saya cuba naik 12. Biar dia naik tu biasa slow je. Pressure ni biar dalam 25 ni, jangan laju sangat. Okay, kalau lebih pada 29 rasanya dia boleh trip. Okay, dah start ada alarm lah. PIA 2017 Kita tengok 2017. Inilah sini. Dia dah start tinggi lah, sebab dia dah susah nak cater lah. Dia dah susah nak stable kan, sebab kita set sini 17. So kita kena ni lah, kena tunggu, kalau boleh kena tunggu dia punya ni settle sendiri. Okey, satu lagi 2222. Okey, 2222 tu yang gas tadi.
ni lah, sorry, ni ni dah start high. Okay, so dia tak ada trip, so alhamdulillah kalau tak ada trip. Kat sini pun dia tak ada trip, so kita boleh acknowledge walaupun kenaikan dia tu dah ada. Okay, so try lagi naik 16 tadi pada 20. Okay, AIA 2070 ni adalah analyzer. Kat sini lah kot, AIA 2070. PIA 2006 pula. Tadi analyzer, so 2070. So kita kena slow-slow. 2006 pula. 2006 tak silap saya kawasan sini je. Ni. Okay, tak ada apa dah. Patutnya P2006 2006 ni. Okay, so dia sepatutnya 50 kan, tapi dah lebih. Jadi sebab apa? Ada sebab kenapa kita tak buat lagi yang 17. Okay, so nak tunggu dia stabil, kita boleh lajukan lah untuk dicapai stabil balik. Okay, dia turun. Yang penting kita tahu nilai-nilai yang sepatutnya kita cari. Okay, kat sini dah kekal, so saya naikkan terus kepada 25, tapi kita bagi masa untuk dia stable. Sekejap lagi akan keluar alam, jangan risau. Sebab saya naik pun tinggi. Sekejap lagi akan naik, kemudian dia turun balik. Macam ni lah, nampak kenaikan dia. Makin naik, nanti dia akan reduce sendirilah. Okay, pastikan dia turun tu betul-betul turun. Okay, yang mana ada alam tu kita cuba turunkan dulu. Okay, ni dah 17. Kat sini pun boleh lah. Jangan terlampau. Ya, saya nak pinkan lah, senang. So 30 pula. Kita tak on lagi sistem bawah ni, tu sebab dia loading dia banyak. So kalau perasan lah lagi satu, kita dah ada jualan, bukan jualan, export. Yes. Okay, so saya nak monitor kat sini ni. Patutnya besar sangat. Okay, yang ini yang risau jangan lebih pada 50, 60. Kalau tu yang lebih berat lah. Okay. Okay, dia turun balik. Pastikan yang dia turun tu betul-betul lah, sebab kadang-kadang kita tak perasan ada berlaku trip. Cara dia tengok balik lah, trace daripada belakang. Yang ni tak merah, yang ni hijau, gas ni boleh lalu. Sekarang kita fokus bahagian gas, so kita tengok bahagian gas. So kat depan ni pun tak merah. Okay. So dah 40. Jadi agak banyak lah kita ni. Second stage ni kita nak monitor dia tadi berapa tak silap saya lebih kurang 100 lebih ke 90. Tapi acceptable lah, sebab kita nak naikkan dia sampai 110 kat sini. Yang ni masih lagi tinggi ke? Okay, dah rendah pun.
45. Dah nak habis dah. Kita dah nak habis bahagian loading ni, increase loading ni. Saya agak risau sikit bila increase loading ni dia banyak. Kadang-kadang berlaku trip lah di sini. Masa ni lah dia nak berlaku trip pun. Okay. Okay, 45. Saya tengok kenaikan dia okey je, tak ada masalah sangat. So saya cuba speed up kan, kita nak tengok apa berlaku. Kenaikan dia makin turun, makin naik tu acceptable lah, acceptable. So 50 lah saya naikkan. Okay, bila dah naik 50, saya cuba stabilizekan dia sikit. Kalau pada real life tak adalah nak laju-laju ni, tunggulah. Kadang-kadang berhari, kadang-kadang berbulan. Okay, nak start up plan bukan sehari dua boleh selesai. Lagi-lagi kalau ada berlaku trip. Okay, so apa yang saya nampak adalah semua ni berjalan. Ni semua hijau, tak ada yang merah tiba-tiba terberhenti, menyebabkan gas berhenti di pertengahan jalan. Okay, yang ni pun terlebih sedikit sahaja. Yang ini pula acceptable 120. Okay lah, tak ada masalah lah tu. So memanglah kena lebih 120 supaya apa, kalau bawah pada 100 dia takkan keluar lah ke sini kan. Okey, apa yang saya nampak adalah kita dah selesai pun ni. Kita tinggal nak buat, nak handle bahagian filter ni. Okay, yang ni kita dah lalukan ke bawah, yang ni kita nak lalukan ke atas. Jadi 17, section 17. So sebelum tu kejap saya nak tengok lagi apa lagi yang kena tengok. So dah tak ada. So kita boleh save snapshot ni. Nak pause pun boleh, tak nak pause pun tak apalah. Okay, kita create increase load. Okay, increase load kita dah selesai. So 17 kita nak buka dryer switching ni lah. Okay, okay. So 17.1 ataupun 16.1 lah pada nombor asal yang sebenar. Okay, buka FOD 10203 10203 di sini. Okay, kemudian 10204. Kita buat sampai ni yang habis last. Well testing kita tak buat. 10204, 10401, 10401. 10401 kat mana? Dekat kawasan regeneration ni lah. Sini 10401. Okey. 402 pun kita buka. Yalah, benda ni cycle kan. So kita kena buka lah laluan dia. Lepas tu pergi kepada gas dryer tadi. Okay, SV2230B, SV2230B open. Okay, yang ni tadi auto, sama saja setting dengan sebelah sini 50 bar. Okay, monitor pressure kat dalam ni, so makin naik lah. Okay, bila dah capai 45, tutup B, buka A. So kita boleh speed up lah kod yang ni. Okay, sampai 45. Kita tunggu dulu. Dah 30, 35, lagi 10, 40, 42, 44, 45. Okey. So dah ni kita boleh tutup,
buka yang ni. Okey. Lepas tu buka 2232. Okey. So apa yang berlaku adalah dua-dua exhaustion. Sekarang nanti kita nak tukar yang ni jadi regen lah. Sepatutnya benda ni buat lepas pada 12 jam lah. Tapi nak menunggukan 12 jam tu sakit juga kan. Okey. Dah buka sini. Dia suruh buka tadi apa? 2232 kan? 2232. Pastikan betul nombornya. Okey, pergi kat ni 220A. Sorry. Kita tengok dulu alam apa ni. PIA 16. Oh, tak ada masalah yang tu. Okey. So close 2220A dengan 2222. Ni tutup. Ini pun tutup. So automatic dia dah tak jadi absorption lah. Situ. Okey. Kemudian 17.8 kita buka kipas kat sini. Okey. Dah buka kipas. Kita pergi balik, kita kena buka lah laluan 2218 ni. Open, 2219 pun open. Supaya dia boleh cycle jadi regen. Nampak? So gas tadi tu yang sini turun pergi sini. Okey. Pergi ke A. Kalau nak A lah, kalau nak B tutup yang A. Pergi ke sama ada pergi ke gas receiver yang second stage tadilah, ataupun pergi ke flare ke, ataupun fuel gas ke, ataupun yang kita nak buat recycle sekarang dia masuk ke pemanas. So dia masuk pemanas dari atas. Sekarang ni kita tak cuba panaskan lagi. Okey. Sekejap lagi kita akan panaskan lah. Ni sini dia lalu sini, nanti dia masuk balik daripada sinilah. Sini sebabkan kita dah buka. So dia akan lalu naik atas, pergi sini, pergi ke cooler balik, masuk cooler, pergi ke separation, production separator tadilah. Tu proses dia lah. Okey, so sekarang ni 2218 dah, 2219 sudah, 2420. 2420 sini, 2520 sini. So kita buka laluan gas dah semua. Dah berlaku cycle kat situ. Check pressure tak ada masalah selagi alam tak keluar. Okey. Bila dah pressure stable, kita buka E2420 ni. So kenapa kena check pressure? Check pressure kat sini lah. Ni tak jauh sangat lah. Okey. Sebab nanti bila kita panas, pressure akan tinggi. Kita boleh buka dia. Okey, bila dah buka, bila dah buka, selesai lah. Selesai kerja untuk cyclekan balik benda ni lah. So dekat regen. Nanti bila dah regen ni dia complete, dia akan hijau kat bawah. Okay, dia akan hijau kat bawah. Kita boleh tutup lah bahagian sini balik. Ataupun tukar switch. Yang ni sekarang ni, yang ni dari atas ke bawah. Yang ni bawah ke atas kan. So sekarang boleh tukar nanti. Okay, akan datang boleh tukar. Dengan itu tamatlah sudah proses startup operation bagi offshore processing facilities menggunakan simulation software Unisim Operations yang di-provide dalam KKTM Kemaman. Jadi kalau nak tengok, kita boleh tunggulah yang ni stabil. So kalau nak stabilkan dia, kita boleh naikkan 100 lah. Sebab proses kita dah stable lah, dah tak ada perubahan yang kita nak buat. Kita tinggal nak buat next punya practical kita adalah shutdown punya operation. Shutdown full shutdown. Okay, daripada stage sekarang ni kita cuba capaikan steady state dia dulu. Okay. So bila dah berlaku tu, kita tengok ada berlaku suhu yang tinggi. Kenapa suhu tinggi? Sebab kita dah cuba panas tadi tu kan.
So dekat sini lah kot saya rasa yang tinggi tu, high ni. Okay, dia dah cuba panaskan apa semua, tapi insyaAllah dia akan turun balik lah. Tapi bila main dengan suhu ni dia lambat sikit turun, tapi hopefully tak ada masalah dari segi trip lah. Okay, dari segi trip tak ada masalah. Nak tengok trip ke tak, tengok ni hijau, okay, maknanya ada flow masuk. Sini pun hijau, belah sini saya nak kena check, sini nak keluar hijau, nak masuk pun hijau. Kita ambil point yang penting, nak lalu sini hijau, sini dah selesai, so tak ada masalah. Maknanya di sini kita stable, tak ada masalah, walaupun keluar alam mengatakan suhu dia tinggi, sebab nanti dia turun balik lah. Okay, lambat je lah, lambat dengan cepat sahaja. Kita tunggu, kita tengok lagi. Nak tengok nilai yang stabil ni, masih lagi berubah ni, 54.3, 54.5, 8, 55. Seingat saya lebih kurang dalam 60 kot kalau stabil dia. Saya pun tak ingat lah kepastian untuk flow keluar bagi kondisi stable lah. Sekarang dia dah capai 54, 55 tadi lah, so dia turun balik. So bila dah berlaku macam tu, maknanya dah stabil lah tu, dah stabil. So kat sini stabil dia 107. Kat belakang kestabilan gas yang keluar 53, 54 ke 55. So dengan ini selesai kita punya inilah job sheet ataupun praktikal untuk kita start up. So saya akan save sekejap. Okay, so itu sahaja yang selesainya. Kita dah selesai bahagian praktikal nak buatnya. Kita nak keluarkan event monitor ataupun log yang perlu disambung lah macam hari tu kan. Okay, yang ini, so saya biarkan je tu filter. Kita keluarkan proses control sahaja. Print, apply filter. Okay, saya terus save kepada PDF lah, sebab saya dah install bahagian PDF ni. Okay, so semalam punya ni ada dekat ya, saya tengok balik file saya kat mana. OTS slide. Okay, so semalam saya save macam ni lah. So untuk ni saya tukar nama dia jadi gas export lah. Gas export. Okay, so yang satu lagi saya akan print untuk yang tanpa filter lah, maknanya semua sekali lah, just untuk rujukan. Tapi untuk awak buat report, awak tak perlu pakai yang ni lah. Okay, awak pakai yang gas export saja, yang tak ada perkataan all ni. Okay, seterusnya adalah saya nak screenshot gambar ni. Gambar ni sebagai bukti yang kita dah pun selesai ni lah, iaitu bacaan ni, kita ada bacaan ni. Okay, kita dah ada bacaan ni. Jadi saya screenshotkan gambar, print screen. Okay, so saya buat screenshot ni lah, result. Okay, so inilah satu gambar. Ni untuk apa,
gas. So gas belakang lah kan, inilah duduk dulu kan. Okey, yang satu lagi bahagian inilah saya nak tahu value ni kan. Okey, okey. So satu bahagian untuk gas punya result, satu lagi bahagian untuk ni gas punya result, yang ni untuk crude punya result. So video yang hari ni sekarang ni akan diletakkan di sinilah nanti. Okey. Itu sajalah untuk kelas hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.